Saya terus menyandarkan tubuh pada sebatang pokok. Saya pejamkan sepasang mata hingga kena rasa marah hilang dari sanubari. Kemudian perlahan-lahan kelopak mata saya buka lebar-lebar. Ketika itu, perasaan saya sungguh aman dan tenteram. Dada saya terasa lapang. Saya meneruskan perjalanan. Jerat pertama saya tengok tak mengena apa-apa, tetapi kesan laluan ayam hutan memang terdapat di situ. Agaknya ayam hutan itu dia tahu di sana ada jerat untuknya. Saya terfikir dan kemudian tersenyum panjang. Jarak jerat di antara satu sama lain tidak menentu. Ada yang jaraknya 10 kaki, ada yang 20 kaki. Sebab jaraknya tidak sama kerana mengikut laluan binatang yang dihajati. Waktu saya pergi ke jerat yang ketiga, letaknya tidak jauh dari kolam kecil. Saya terlihat laluan pelanduk. Saya amati sekelilingnya. Memang tak salah lagi. Di situ terdapat kesan tapak kakinya. Memang pelanduk tersebut pergi ke kolam kecil untuk minum. Saya ikut kesan tapak kaki itu hingga sampai ke jerat. Aneh. Saya dapati jerat itu bingkas dan ada bekas tapak kaki pelanduk di situ. Ini mesti pelanduk yang kena jerat ni telah diambil orang. Siapa yang melakukan semuanya ni? Pasti orang yang sudah lama mengintip gerak-gerik Datuk. Manusia suka membuat kerja mudah. Rungut hati saya. Jerat yang sudah bingkas itu saya pasang kembali. Saya berdiri di situ mengingati sesuatu. Kata Datuk, jerat yang dipasangnya berjumlah 5 jerat semuanya. Artinya, masih ada 2 jerat lagi yang mesti saya lihat. Kedudukan kedua-dua jerat ini agak jauh ke dalam di dalam bahagian kaki bukit. Pesan Datuk, saya mesti melihat kelima-lima jerat itu. Kalau tak mahu kelima-limanya sekali, mesti lihat 3. Pokoknya, saya mesti membuat kerja yang ganjil. Saya tak boleh melihat 2 atau 4 jerat kerana itu perbuatan genap. Saya mesti meninggalkan jumlah yang ganjil. Tiba-tiba, saya merasakan memang wajar melihat ke semua jerat itu. Siapa tahu, jerat 4 dan 5 sudah mengena. Bila sudah mengena, saya tak pulang dengan tangan kosong. Saya kira Datuk dan Nenek tentu gembira melihat saya pulang ke rumah dengan ayam di tangan. Selain daripada itu, saya mahu menerima pujian dari Datuk tentang ketabahan hati saya, biar dia kagum dengan apa yang saya lakukan. Ya, aku mesti tengok semua jerat. Itulah keputusan muktamad yang saya ambil dalam masa sekelip mata sahaja. Apa yang terjadi? Keputusan yang diambil mesti dilaksanakan. Saya pun melangkah perlahan menuju ke jerat yang keempat. Letaknya di bawah pokok yang rendang. Datuk sengaja memilih tempat tersebut untuk menahan jerat. Mungkin tempat tersebut dipilih kerana kedudukan kawasan tanahnya yang agak cerah. Tidak ditumbuhi rumput yang tebal. Ada dahan sebesar paha manusia melintang arah ke parit kecil. Pada khidmat saya, di ranting besar itu menjadi tumpuan ayam hutan berdiri sambil menegakkan badan, terutamanya ayam jantan. Amat suka berkokok di tempat yang agak tinggi. Memang pandailah Datuk memilih tempat. Saya memuji Datuk dalam hati. Saya terus melangkah. Hari sudah beransur agak gelap, tetapi langit masih lagi kelihatan cerah walaupun matahari tidak bersinar. Saya sampai ke jerat yang keempat. Kali ini saya melihat kawasan di situ cukup bersih, seperti baru lepas disapu. Tanah di situ kelihatan seperti baru sahaja dikais-kais oleh ayam. Saya garuk kepala 2-3 kali. Terasa suasana seperti itu amat ganjil sekali. Rasanya tak mungkinlah ayam hutan mampu mengubah dedaun dan reranting yang terdapat di situ. Lebih menakjubkan, jerat yang tidak mengena atau bingkas tetap macam biasa. Batang jerat kelihatan bergerak macam baru disentuh oleh tangan manusia. Hati saya mula berdebar. Saya renung kiri dan kanan, bersedia untuk memulakan langkah 1000. Bulu roma terus tegak berdiri. Mesti ada sesuatu yang tidak kena terjadi di sini. Mungkin harimau, mungkin beruang, mungkin kucing hutan berguling-guling di sini. Macam-macam yang timbul dalam hati saya bersama dengan rasa takut yang amat sangat. Tiba-tiba saya melihat pepohon kecil di belah kanan bergerak macam dilanggar sesuatu. Daun kering bergerak seperti dipijak sesuatu. Beberapa ekor cengkerik dan katak keluar dari bawah daun kering macam ada sesuatu yang memburunya. Dalam keadaan yang serba membingungkan itu,
Saya terlihat seekor ayam hutan jantan menerpa ke arah jerat dan terus sarungkan kakinya ke dalam jerat. Dalam beberapa detik sahaja jerat tersebut ringkas dan ayam jantan hutan tergantung di udara menggelepar sambil berbunyi. Melihat ayam kena jerat, rasa takut hilang dari hati saya. Semua perkara yang saya kira ganjil dan aneh hilang dari ingatan saya. Hati saya bersorak kegembiraan melihat ayam hutan di hadapan mata. Saya mendekati jerat lalu membongkok untuk merendahkan kayu jerat. Bila tali jerat berada dalam tangan kepala ayam jantan itu, saya urut berkali-kali. Ayam itu tetap menggelepar sambil berbunyi nyaring. Simpul jerat di kaki ayam berhasil saya buka. Dan kali ini kaki ayam tersebut saya ikat dengan tali guni. Lalu saya masukkan ke dalam karung yang dibuat daripada mengkuang. Di bucu karung ditebuk lubang kecil untuk udara, memudahkan ayam untuk bernafas. Hujung karung saya ikat dengan tali, lalu saya sandangkan ke bahu. Saya memulakan langkah untuk pergi ke jerat yang kelima. Kedudukannya betul-betul berada di lereng bukit tidak jauh dari pohon bertam. Memang saya mengharapkan jerat yang kelima ni akan mengena. Kalau tak dapat ayam hutan pun, dapat napuh atau pelanduk pun sudah memadai. Sebuah harapan yang berbunga dalam hati saya. Langkah kian rancak. Cuaca yang sudah beransur samar-samar tak menjadi masalah. Kalau cuaca terus jadi gelap, saya tak susah hati. Kawasan sekitar kaki bukit itu sudah sebati dengan diri saya. Dan tidak dinafikan yang saya boleh mengingati kedudukan pelbagai jenis pohon besar di situ. Saya juga tahu di mana letaknya parit atau danau kecil. Kalau saya dicampakkan ke kawasan tersebut pada pukul 2 pagi, saya masih dapat mencari jalan pulang. Hai, apa khabar? Seorang je ke? Saya menoleh ke kanan. Mulut saya bagaikan terkunci untuk menjawab. Banyak je kan awak yang mengena ya. Berapa ekor awak dapat ayam ni? Saya menjadi bertambah menggelabah. Dah kenapa tak jawab apa yang saya tanya? Awak takut? Saya menarik nafas panjang. Renung ke langit. Renung kiri kanan. Dada saya terus berdebar. Sesungguhnya, saya tak tahu dari mana perempuan muda itu muncul. Saya amati wajahnya yang sedang senyum. Orangnya memang menarik. Tetapi sayang, saya tidak kenal dengannya. Ternyata perempuan ini bukanlah anak watan dari kampung saya. Sebagai orang muda, dalam rasa takut dan darah gemuruh itu, keinginan untuk memikat hati perempuan muda di hadapan mula bercambah dalam diri. Saya amati dirinya. Sepertinya baru memasuki usia 20-an, berkulit putih merah, hidungnya mancung. Saya terpikat dengan sepasang matanya yang lembut tetapi kelihatan sayu. Mukanya bujur sirih. Aduh, senyumannya tidak berhenti menari di bibir nipisnya. Kenapa yang tak sembelih ayam tu dekat sini? Awak tak bawa pisau ke? Perempuan yang berambut ikal berbulu kening tebal merapati saya. Darah gemuruh saya terhenti dari bergerak dalam urat saraf. Keinginan mengenali perempuan itu lebih dekat terus berkocak dalam rongga dada. Saya tak bawa pisau menyembelih. Awak nak pisau tak? Kalau nak, nanti saya ambil dekat rumah. Tak payahlah. Macam mana ya kalau saya minta sikit daging ayam tu? Boleh, apa salahnya? Sepatutnya saya tak payah minta sebab ayam yang kena jerat awak tu saya yang punya. Mulut saya terlopong. Perempuan itu tetap senyum. Hati saya berkata, mungkin perempuan ini mahu bergurau. Ayam hutan mana ada tuannya. Sesiapa pun boleh menjerat atau menembaknya. Dengan rasa jijik, saya renung wajah perempuan itu. Dia bagaikan tahu yang diri saya ni tak mempercayai apa yang diucapkannya. Setiap benda di dunia ni ada tuannya, ada penjaganya. Tetapi manusia ni selalu lupa semuanya tu. Kamu ni mengarutlah, merepek. Kalau kamu tak percaya tak apalah. Tetapi saya mahu ambil hak saya balik. Saya segera mengedutkan kening. Karung mengkuang yang saya sandang terasa bergerak-gerak. Ayam di dalamnya menggelepar. Karung mengkuang terasa amat berat macam ada batu pejal di dalamnya. Bahu saya bagaikan mahu patah dibuatnya. Saya terpaksa meletakkan karung mengkuang di atas tanah. Perempuan itu pula tetap berdiri di hadapan saya tanpa mengucapkan sesuatu. Sepasang anak matanya melihat gerak-geri saya dengan teliti. Paling mengejutkan, tali guni yang saya ikat di hujung karung mengkuang itu terbuka dengan sendiri.
Ayam yang ada di dalamnya keluar dengan mudah, lalu berkokok bertalu-talu sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Paling menyakitkan hati bila ayam itu menghalakan munculnya ke arah saya dan terus berkokok sambil menjungkitkan ekornya tinggi-tinggi. Kalau diturutkan kata hati, mahu rasanya membalingkan seketul kayu kepada kaki ayam itu, biar kaki dia patah. Syuh, syuh, pekik saya. Janganlah dihalau dia. Suara perempuan itu cukup lembut. Kurang ajar punya ayam. Jangan cakap macam tu. Tu ayam saya. Mari. Saya lihat bapa ayam hutan terus meluru ke arahnya. Terbang dan hinggap di bahu sebelah kanannya. Ayam itu berkokok lagi. Saya terpukau dengan suasana yang saya anggap aneh tetapi melucukan. Terima kasihlah sebab kamu dah pulangkan hak saya. Tapi ayam tu tak bertuan. Itu pendapat kamu. Hakikat sebenar memang bukan macam tu. Terima kasih ya. Perempuan itu segera memusingkan badannya membelakangi saya. Ayam jantan yang berbalung merah tetap berdiri di bahu. Satu perkara yang pasti, waktu perempuan itu menentang wajah saya, suasana sekitar terasa cerah. Bila dia membelakangi saya, suasana bertukar menjadi samar-samar. Nama saya Tamar. Perempuan itu segera toleh ke arah saya kembali. Nama awak siapa? Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Cakaplah siapa nama awak. Nanti kita jumpa lain kali. Masa tu saya cakap siapa nama saya. Cakaplah sekarang, kata saya lalu mengejar ke arahnya. Dalam sekali mata saja perempuan itu gaib, tetapi ayam miliknya masih dapat saya lihat duduk di ranting dan terus berkokok bertalu-talu. Beberapa detik kemudian, ayam jantan itu pun gaib. Syaitan pemainkan aku ni, kata saya dalam nada suara yang agak tinggi. Saya pusing ke kanan, memulakan langkah pertama, mencari jalan pulang. Saya terdengar bermacam-macam suara. Ada suara kokok ayam. Saya sedar, bila hati dikuasai rasa takut, bermacam-macam yang didengar. Padahal perkara itu tak wujud pun sama sekali. Cuma perasaan kita saja yang merasakannya macam tu. Makin kuat saya menetapkan dalam hati apa yang saya dengar itu adalah perasaan. Makin kuat pula suara-suara yang tidak saya ingini datang dalam gegendang telinga saya. Saya terus lari dengan semua mahunya, melanggar apa sahaja. Parit lebar saya lompat kerana saya menyangka parit itu kecil. Akibatnya, saya terumbat dalam parit. Habis pakaian saya basah kuyup. Keluar dari parit, saya terus lari lintang pukang. Dalam cuaca yang mula samar-samar itu, saya terus berlari dan berlari hingga sampai di bahagian dapur rumah. Bila saya jengukkan muka di pintu dapur, nenek terus menjerit dengan sekuat hatinya. Seluruh kampung dikuasai oleh suara nenek. Datuk yang berada kira-kira 3 rantai dari rumah segera menerpa ke bahagian dapur. Kenapa yang muka kamu ni penuh dengan lumpur? Pakaian basah kuyup. Kenapa, Tamar? Soal Datuk. Saya tidak dapat meneruskan kata-kata. Mata saya terasa pedih dan hidung saya bagaikan tersumbat dan saya terus bersin dengan sekuat hati. Beberapa orang jiran tetangga segera datang ke rumah. Mereka ketawa melihat keadaan saya. Saya jatuh parit lah, Tok. Jatuh parit. Kamu kena kejar harimau ke? Tak. Habis tu, kamu kena kejar jembalang. Bukan dikejar jembalang, Tok. Saya diburu hantu. Hantu? Biji mata Datuk terbeliak. Bila keadaan sudah kembali tenang, saya ceritakan pada Datuk, pada nenek dan jiran-jiran yang datang apa yang saya alami. Kebanyakan dari mereka tak percaya dengan apa yang saya ceritakan. Nenek secara terang-terangan mengatakan yang saya ni mengigau siang. Perbuatan mereka itu membuatkan saya jadi marah dan tidak mahu meneruskan cerita selanjutnya. Tetapi Datuk cuba melahirkan simpatinya pada saya. Tu semua perkara biasa. Dalam dunia ni selain daripada manusia, terdapat juga makhluk lain. Kau tak payahlah takut. Barangkali makhluk tu mahu bersahabat dengan kau, kata Datuk. Ini satu pengalaman yang menakutkanlah, Tok. Tak apa. Petang esok kau pergi lagi. Kalau kau jumpa dengannya, kau ajak dia datang ke rumah. Mengarutlah, Tok, mengarut. Agaknya Tok tahu yang saya akan berjumpa dengan benda macam tu kan. Sebab itulah Tok suruh saya pergi seorang diri.
Aku tak tahu, Tamar. Tapi aku dulu pernah mengalami perkara macam tu. Itu semuanya syaitan yang cuba nak mengusik kamu. Hei, saya mengeluh dan tunduk merenung tanah. Nenek tersenyum. Datuk menyuruh jiran-jiran yang datang pulang ke rumah masing-masing. Perlahan-lahan saya mengangkat muka. Sepasang mata saya terpaku ke wajah Datuk. Kegelisahan saya segera bersarang dalam dada. Kurang senang rasa hati melihat senyuman Datuk yang saya rasa bagaikan menyindir diri saya. Tok tak percaya ke dengan apa yang saya cakapkan tadi ni? Sudahlah, pergilah kamu mandi. Saya kerutkan dahi. Dengan langkah yang lolai saya menuju ke perigi. Setiap kali air perigi menyentuh kulit tubuh, apa yang saya alami segera terbayang dalam kepala. Sesungguhnya, apa yang telah saya alami itu adalah satu pengalaman yang tak pernah saya duga akan terjadi dalam hidup saya. Selesai mandi, saya segera pulang ke rumah. Sebelum menginjak anak tangga, 2-3 kali saya pusing ke belakang. Saya takut dan bimbang macam ada sesuatu dekat saya. Cepat naik. Jangan pandang kiri kanan lagi. Jangan fikirkan perkara yang dahulu. Terdengar suara Datuk. Saya segera angkat muka. Rupanya Datuk berdiri di serambi. Hari sudah beransur gelap. Suara burung kuang sayup-sayup kedengaran di pinggir bukit kota. Saya menarik nafas. Kecantikan paras perempuan yang saya temui bermain-main dalam tempurung kepala. Kamu ni, naik cepatlah. Tanpa tangguh-tangguh lagi saya pijak anak tangga. Berhenti bila sampai anak tangga yang kelima. Renung ke halaman yang sudah dikuasai oleh cuaca senja. Kita jemaah di masjid. Ya, Tamar. Kenapa kita tak sembahyang kat rumah tu? Agama Islam menggalakkan pengikutnya sembahyang berjemaah di masjid atau surau. Sekali-sekala bolehlah kita solat jemaah di rumah. Kalau dah terlalu kerap jemaah di rumah, tak elok jadinya. Saya malas nak pergi tu. Dah, jangan banyak kena. Ikut cakap aku. Bentak Datuk keras. Saya tak ada pilihan lain lagi. Cakap Datuk harus dipatuhi. Saya masuk ke rumah menukarkan pakaian. Amat selesa rasanya memakai seluar dan baju Melayu warna kuning tanah liat. Datuk senyum panjang. Saya tahu kenapa Datuk senyum macam tu. Bukan apa-apa, kerana letak songkok saya ni melintang. Letak songkok segera saya betulkan. Tanpa banyak soal, saya terus mengikuti Datuk ke masjid. Sepanjang jalan saya lebih banyak mengelamun. Sesekali kelihatan Datuk meraba pangkat telinga sebelah kanannya. Ada masanya Datuk batuk kecil. Saya tak tahu apakah batuk itu memang benar-benar terjadi ataupun batuk yang sengaja dibuat-buat. Selesai menunaikan solat maghrib, saya dan Datuk seperti orang-orang kampung yang lain terus mengikuti tafsiran hadis. Apa yang diungkapkan oleh guru agama tersebut semuanya tidak masuk dalam kepala saya. Fikiran saya ini masih memikirkan apa yang telah saya alami petang tadi. Ada masanya saya rasakan peristiwa itu harus berulang dalam hidup saya. Satu ketika yang lain pula saya berdoa supaya peristiwa itu jangan berulang dalam hidup ini. Kalau mahu dinisbahkan tentang banyaknya makhluk Allah di dunia ni, lebih kurang macam ni. Para malaikat 90%, para jin 9% dan manusia cuma 1% saja. Kalau kita boleh melihat para malaikat dan para jin, kita jadi takut dan tidak boleh bergerak. Tutur guru agama. Semua biji mata dalam masjid terbeliak. Tidak jadi mengantuk. Allah itu maha mengetahui dan maha kaya. Kerana itulah para malaikat dan para jin tidak dapat lihat kita dengan mata kasar. Kalau Allah mengkehendaki seseorang itu melihat para malaikat dan para jin, perkara itu tetap akan terjadi. Tambah guru agama. Saya terus gosok pangkal hidung beberapa kali. Datuk tumpukan seluruh perhatiannya pada guru agama yang tertonggok di ruang tengah masjid dengan para jemaah yang mengelilinginya. Makhluk jin juga ada yang baik dan ada yang jahat. Kalau ditakdirkan kita dapat melihat jin, agak sukar untuk kita menentukan yang mana baik dan yang mana jahat. Lanjut guru agama. Lanjut guru agama itu. Pelajaran tafsir itu berlanjutan hingga menjelang waktu isyak. Saya kira setelah selesai solat isyak, wajah guru agama tidak akan saya lihat.
Begitulah juga dengan suaranya tidak akan saya dengar. Perkiraan saya itu meleset sama sekali. Tidak saya duga. Datuk mengundang guru agama itu datang ke rumah. Banyak perkara yang Datuk tanyakan pada guru agama itu. Semuanya berkaitan dengan hukum agama. Kalau pelajaran tafsiran hadis ni dapat diadakan setiap minggu, alangkah baiknya. Datuk bersuara. Saya faham. Ramai para jemaah berpendapat macam awak. Mereka mahu pelajaran tafsiran ini diadakan pada setiap minggu. Soalnya, bila diadakan 2 minggu sekali, perkara yang dipelajari hampir mahu lupa disambung pula pelajaran yang baru. Ya, saya faham. Kalau boleh saya mahu datang tiap-tiap minggu kat sini. Boleh jumpa awak selalu dan boleh makan dan tidur di sini. Tapi apa boleh buat? Semua jadual sudah disusun. Tak boleh ke dirombak? Tunggu tahun depan. Datuk seperti mengeluh. Guru agama tersenyum. Dan malam itu Datuk terus bercakap-cakap dengan guru agama. Datuk terus membaca Al-Quran di bahagian surah Al-Waqi'ah. Guru agama terus membuat tafsirannya dan menghuraikannya dengan teliti. Datuk terus mendengar huraian terjemahan itu. Dalam waktu tertentu, Datuk mencatatkannya ke dalam buku kecil. Guru agama itu juga menasihatkan Datuk kalau ada masa supaya membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, terutama setelah menunaikan solat subuh. Menurut guru agama itu, surah tersebut surah yang baik, lebih-lebih lagi kalau kita sudah memahami tafsirannya. Sesekali saya terdengar Datuk dan guru agama berdebat panjang. Perdebatan mereka segera terhenti bila mereka dapat membuat sesuatu kesimpulan. Saya sandarkan badan ke dinding bilik. Jari jemari saya terus melukis sesuatu di kertas. Entah mengapalah sejak akhir-akhir ini, saya begitu minat pada lukisan. Saya mahu abadikan apa yang saya lihat ke kertas untuk dinikmati oleh orang lain. Sambil melukis, saya terus pasang telinga, mengikuti dengan teliti apa yang dibualkan oleh Datuk dengan guru agama. Ada perkara yang menarik dan ada perkara yang tidak menarik menjadi topik bualan Datuk dan guru agama. Bila perkara menarik diperkatakan, saya terus jelingkan mata saya ini dan mengikutinya dengan penuh minat. Kalau perkara yang membosankan, saya terus rasa mengantuk. Ketika itu, saya terdengar suara kedua-duanya, sayup-sayup dan akhirnya menghilang. Dalam saat begitu, saya terus tersengguk-sengguk. Bila mereka bincang tentang alam gaib, mata saya terbeliak besar. Minat saya untuk mengikutinya bertambah gairah. Saya tahan mata dari mengantuk. Saya bersenam memanaskan badan. Namun sayang 1000 kali sayang, perkara alam gaib hanya disentuh sambil lalu saja. Perkara begini amat saya kesalkan. Apakan daya? Saya tak ada kuasa untuk menyuruh Datuk dan guru agama memperkatakan perkara yang amat saya minati. Dalam keadaan demikian, saya terus terlelap.